Oke, salam dan salam sejahtera, dan hari ini seorang lagi ya ahli parlimen daripada DAP memulakan tindakan undang-undang ya ke atas Siti Mastura ya, ahli parlimen kepala batas. Ekoran dakwaan yang dibuat oleh Siti Mastura baru-baru ini ya melalui ceramah yang dibuat dan akhirnya di-upload di media sosial dan begitu trending. Dan di sini juga tersangkut menyatakan bahwa dia telah pun memfailkan saman fitnah ke atas Siti Mastura. Dan dia juga menyatakan bahawa kepada media dia sudah menghantar surat tuntutan LOD ya, dan memberi tempoh yang wajar kepada Siti Mastura untuk meminta maaf dan menarik balik kenyataan ataupun dakwaan yang dibuat. Apa yang kita tahu ya baru-baru ini ya, melalui ucapan yang tertular ya di media-media sosial ya, Siti Mastura membuat dakwaan tersangkut mempunyai hubungan dengan persaudaraan isteri pengurusi DAP iaitu Betty Chew. Siti Mastura juga membuat dakwaan beberapa pimpinan kanan DAP ya, termasuk Setiausaha Agung parti itu iaitu Anthony Loke, naib pengurusinya Ngah Koming, dan ahli parlimen berluas ya iaitu Ngah Koham. Ada pertalian kekeluargaan. Yang paling mengejutkan kita ialah apabila Siti Mastura ya membuat tuduhan terhadap veteran DAP ya, Lim Kit Siang dan juga anaknya Lim Guan Eng, sepupu kepada bekas Setiausaha Agung Parti Komunis Malaya iaitu Chin Peng. So, apa yang saya lihat daripada kenyataan media yang dibuat oleh tersangkut ya terhadap Siti Mastura ya, beliau memberi tempoh sebanyak 3 hari tahu. Tetapi Siti Mastura tidak muncul dan tidak ada surat pun untuk dia nak mohon maaf dan untuk dia nak menarik balik apa yang dia buat tahu. Jadi kenapa ahli parlimen si putih ataupun tersangkut mengambil tindakan undang-undang yang membabitkan saman 10 juta ini? Jadi saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh tersangkut ya berkenaan dengan isu Siti Mastura yang dipanggil ke balai polis ya untuk siasatan, yang mana bahan yang dibawa untuk dijadikan bukti ya, hanya bahan rujukan tahu. Dan tersangkut menyatakan juga tidak nampak bahawa Siti Mastura membawa DNA pemimpin daripada DAP ini yang dikatakan mempunyai hubungan kekeluargaan serta ada pertalian juga dengan Parti Komunis. Apa yang saya lihat di sini ya, keegoan dan sombongnya seorang pemimpin daripada kepala batas ini yaitu Siti Mastura ya, yang tidak mahu memohon maaf mungkin kerana duit dah banyak, maka lepas ini berdepan dengan saman yang dikeluarkan oleh ahli parlimen si putih berjumlah RM 10 juta. Dan kita juga harus ingat ya, yang mana apa yang dibuat oleh ahli parlimen kepala batas ini ya hanya merugikan diri dia sendiri dengan egois dia. Jika dia disaman ya dengan jumlah 10 juta ya, dia akan kehilangan diri dia sebagai ahli parlimen tahu. Dia juga akan termaktub dalam perkara 48 perlembagaan negara. Apa dia itu perkara 48 perlembagaan negara? Perkara 48 perlembagaan negara ini dalam kurungan I ya, menyebut bahawa seseorang ahli parlimen itu boleh kehilangan kelayakan sekiranya banyaklah dia punya di bawah tu, tapi saya ambil 2 ini ya. Yang pertama ya, kalau kita didenda melebihi daripada RM2,000. Yang pertamanya tadi iaitu penjara tidak melebihi daripada 1 tahun. Maka jika ini berlaku iaitu denda yang lebih daripada RM2,000, maka Siti Mastura akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Jadi dia juga berdepan dengan saman yang besar. Dia juga akan berdepan dengan kehilangan ahli parlimen dia. Sebab dengan perangai dia yang pada saya ya, jangan kata pemimpin DAP zalim ya. Saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin DAP ya, terutamanya tersangkut ya, yang mana dia telah pun menghantarkan surat itu ya begitu lama, iaitu pada dalam kenyataan medianya hari ini dia kata dah hantar pada 10 November yang lalu. Yang mana hari ini kalau kita lihat ya sudah 16. Dia memberi tempoh juga selama 3 hari, tetapi baru hari ini buat buat kenyataan media berkenaan dengan isu ini. So Siti Mastura ini pada saya begitu angkuh dan egois, dan dia kata bahan rujukan ya. Di sini ya saya tak tahulah kalau dia boleh menang dalam kes ini. Kalau kita lihat ya, kalau dia cuma menunjukkan bahan bukti ya dengan bahan rujukan ya, seorang yang mempunyai doktor falsafah ya, yang kononnya punya PhD ya, yang mempunyai pendidikan tinggi sebagai seorang ahli parlimen lagi tu ya. Pada saya IQ-nya sangat rendah, dan pada saya juga dia ini patut tidak juga kita kata layak ya,
tidak mempunyai kelayakan ya untuk dia menjadi pemimpin negara ya. Kerana kamu mengolah satu bahan rujukan daripada benda-benda yang kamu tidak tapis dan kamu gunakan untuk kamu jadikan bahan politik, untuk jadi bahan ceramah kamu yang boleh merosakkan minda orang. Kerana pemimpin tidak boleh bercakap salah. Kalau pemimpin memberi hujah yang salah, maka akan ramai orang-orang di bawah terpengaruh. Apabila terpengaruh, dia akan merosakkan dengan isu fitnah. Ini apa yang dibuat oleh Siti Mastura ini. Saya rasa ya 90% rakyat di negara ini, bukan walaon ya, amat kecewa ya dengan sikap dia ini yang bermain dengan satu sentimen yang betul-betul terlalu resis, tajam sekali politik yang dibuat melalui sentimen isu kaum dan agama, dan akhirnya merosakkan negara ini yang mana kita ini mempunyai satu negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum, berbilang agama. Siti Mastura ya terlalu resis yang mana didoktrin dalam kepala otak dia, perkaumannya itu sangat menebal dan akhirnya dia membuat apa saja termasuk fitnah seperti ini demi untuk kelangsungan politik. Tetapi apa yang saya lihat daripada manusia ini, dia lebih kepada egois kerana dia rasa bahawa dia mencapai sasaran dalam hidup dia untuk dia nak menjadi seorang ahli politik, untuk dia nak menjadi seorang pelajar yang baik dan sebagainya. Dia rasa bahawa diri dia adalah orang yang betul sekali. Jadi dengan itu dia tidak nak minta maaf. Adakah ini sikap daripada kepimpinan PAS? Saya melihat satu sisi ya. Apabila PAS ataupun Siti Mastura ya tidak meminta maaf kepada pimpinan DAP ya, jelas di sini dia sedang menyemaikan satu perkauman yang kita lihat bahawa seolah-olah mereka menggunakan satu hujah, mungkin orang beragama Islam tidak layak untuk nak meminta maaf kepada orang yang dikatakan oleh PAS selama ini sebagai kafir. Yang mana dia menggelar, pemimpin PAS menggelar DAP ini sebagai kafir harbi. Jadi apabila kafir harbi ini dimainkan dalam PAS, maka mereka rasa bahawa tidak layak untuk mereka nak minta maaf. Inilah satu sentimen ya yang merosakkan negara kita ini. Saya harap ya ramai pemimpin PAS ya didakwa seperti mana juga Siti Mastura ini akan datang ya. Kerana mereka terlalu banyak membuat fitnah. Ini baru daripada Teresa Kok ya yang saman dia 10 juta. Belum lagi kita dengar kenyataan daripada pimpinan DAP yang lain, yang mungkin kita tahu lepas ni juga dari Singapura juga ambil tindakan. Kalau seorang minta 10 juta, dah 5 orang dah 50 juta. Cukuplah. Siti Mastura lepas ni mungkin bolehlah menjual apa saja untuk bayar saman itu. Kalau tak nak bayar saman, duduk dalam lah. Tapi kalau PAS nak buat isu lagi, satu lagi derma Tin Milo, ataupun seperti mana yang Dayang Kuintan buat untuk melawan Datuk Seri Ibrahim, iaitu derma tak tahu RM100 ke RM10 ke seorang, bolehlah mungkin akan dapat dana itu. Tapi saya lihat Siti Mastura juga akan berdepan dengan isu itulah, yaitu perkara 48 perlembagaan yang mana dia juga boleh hilang kelayakan sebagai seorang ahli parlimen. So itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.